Okey, hari ni kita akan masuk kepada subtopik yang kedua. Okey, standard kandungannya ialah 5.2 janjang geometri dan kandungan asasnya ialah 5.2.1 mengenal pasti suatu jujukan iaitu janjang geometri dan memberi justifikasi. Maksudnya kita bagi sebab dia janjang geometri, kenapa? Okey. 5.2.2 menerbitkan rumus sebutan ke N iaitu Tn bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, cikgu besarkanlah. Okey. Dan 5.2.3 menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama iaitu kita dah tulis simbol dia Sn bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, ada 3 subtopik yang kita nak capai hari ni yang kita akan belajar. Okey, ini ialah review sikit janjang geometri tu apa. Okey, janjang geometri ialah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarabkan suatu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Okey, dalam janjang geometri terdapat nisbah sepunya. Okey, dan nisbah sepunya ni macam mana kita nak cari? R sama dengan T2 per dengan T1 sama dengan T3 per dengan T2 samalah juga dengan Tn per Tn tolak 1. Okey, contohlah. Okey, contoh Tn per Tn tolak 1. So kalau dia T10 bermaksud dia kena bahagi dengan T10 tolak 1, T9 lah. Okey, untuk mendapatkan R. R ialah apa? Nisbah sepunya. Maksudnya nombor yang di contoh nombor dia 2, 4, 8. Okey, nombor yang dekat ni kira depan ke belakang. Nombor belakang ni kena bahagikan dengan nombor depan dia. Okey, bukan nombor yang di hadapan bahagi dengan belakang. Bukan Maksudnya kamu kena tengoklah T3 bagi dengan T2 bukan T2 bagi T3. Okey, cari R dia lah. Okey, dan kalau kamu perasan 2 kepada 4 ni dia telah darab dengan 2. Okey, 4 kepada 8 ni dia darab dengan 2. Okay, itulah maksudnya sebutan diperoleh dengan mendarabkan suatu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Okey, darab 2. Okey, maksudnya 2 darab dengan 2 dapat 4. 4 darab 2 dapat 8. Okey, seterusnya. Okey, tentukan sama ada jujukan berikut ialah suatu janjang geometri ataupun bukan. Beri justifikasi anda. Jadi untuk yang A tu macam mana nak tentukan dia geometri ke bukan? Okey, ni ialah T1, T2, T3, T4. Okey, kita cari R dia dulu lah. R yang pertama ialah T2 bagi dengan T1. Okey, kalau tak faham terus cakap je lah ya. Okey, sama dengan 15 bahagi dengan 5. So jawapannya dapat 3. Okey, kita cari dulu R2 pula. Okey. R2 ialah 45 ataupun kita tulislah T3. Ini nak tunjukkan T3 bagi T2. So sama dengan 45 bagi dengan 15. Okey, kalau kamu kira pun dapat 3. Okey, kita boleh buat sampai R3 kerana kita ada sampai T4 kan. Okey, sebab kita nak check dia ni JG atau janjang geometri ataupun bukan. Okey, 135 bagi dengan 4. Bagi 45 kan. Okey, tekan kalkulator dapat tak 3? Okay, siapa yang ada kalkulator cuba tekan. Dapat tak 3? Okay. Patutnya dapat Okay, jadi cikgu harap kamu jangan tengok je lah. Patutnya kamu sedia dengan kalkulator. Okay, R1 sama dengan R2. Maksudnya nisbah sepunya dia semuanya sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang dia merupakan janjang geometri. Okay, geometri. Okay, kita cuba pula buat soalan yang B. Okay, kita cari R1. R1 ialah
T2 bagi dengan T1 iaitu 0.2 bagi dengan 0.1. Okey, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 2. Okey, kita cuba cek dulu R2. T3 bagi dengan T2. Okey, jawapan dia ialah 0.3 bagi dengan 0.2. Tekan kalkulator, akan dapat jawapan 1.5. Okey, R1 kita boleh buat kesimpulan tak sama dengan R2. Maksudnya nisbahnya tidak sama. Jadi kita boleh katakan bukan janjang geometri. Okey, setakat ni boleh faham tak macam mana nak tentukan janjang geometri ataupun bukan? Boleh faham tak? Kamu dengar ke suara cikgu ataupun suara cikgu lag ke? Ada siapa-siapa boleh respon tak? Dengar cikgu. Tak dengar? Dengar. Dengar. Okey, cikgu teruskan. Sebab kamu semua diam, cikgu rasa macam cikgu cakap seorang ke apa? Okey. Sebutan ke N bagi janjang geometri. Okey, kita ada satu formula penting untuk cari sebutan ke N. Maksudnya kalau dia kata cari sebutan ke 8, cari sebutan ke 100. Okey, jadi kita gunakan formula ini. Tn, okey, N tu kecil dia subscript kat bawah ni sama dengan AR, okey, kuasa N tolak 1. Inilah formula. Okey, A tu apa? A ialah sebutan pertama macam janjang aritmetik. Okey, R tu ialah nisbah sepunya. N ialah bilangan sebutan ataupun rujukan yang keberapa, nombor yang keberapa. Itu ialah N. Okey, kalau soalan tu tanya, okey, cari sebutan ke 10. Maksudnya N dia ialah 10. Okey, next. Okey, soalan sekarang. Contoh 11, okey, cari nisbah sepunya dan sebutan ke-5 bagi janjang geometri 4, negatif 20, 100, negatif 500. Okey, disebabkan dia dah cakap inilah janjang geometri, bermaksud kamu tak perlulah cari R1, R2, R3, tak perlu. Cuma cari satu R sahaja. Okey, kerana dia ialah janjang geometri. Tak perlu nak uji lagi, kita terus kepada soalan tu, dia sebenarnya nak cari T5. Okey, kalau ikutkan soalan ni bila dia kata sebutan ke-5. Bermaksud dia suruh cari T5, nombor ke-5. Okey. So kita nak cari R dia dulu. R sama dengan negatif 20 bagi dengan 5. Cikgu ambil lah T2 bagi T1. Kalau kamu suka dengan T3 bagi T2 pun boleh. So dapat jawapan negatif 4. Okey, sekarang kita nak gantikan dalam formula. Kita ada formula tadi Tn, okey, sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okey, ini formula kita. So kita nak cari T5. T5 sama dengan A. A tu apa? A ialah sebutan pertama iaitu 4. Okay, so kita gantikanlah 4. Okey, R dia ialah negatif 4. Okey, kuasa N tolak 1. 5 tolak 1. Kalau kita dah mahir, kita tak payah tulis 5 tolak 1. Terus tulis 4. Okey, cuba tekan kalkulator dapat apa jawapan dia. Ini cikgu ada kesilapan kat sini. Okey, kamu diam je. Cikgu tersalah tulis lah ni. Cikgu sebenarnya dalam otak dah ingat 5 je. Okey, ni tersalah ni. Okey, sebenarnya 20, negatif 20 bagi 4. Cikgu tulis 5 pula. Okey, negatif 20 bagi 4. So, jawapan dekat sini negatif 5. So, dekat sini tukar R dia negatif 5. Okey, tekan kalkulator. Okey, dapat jawapan apa?
Dapat tak jawapan 2,500? Dapat tak? Dapat. Dapat cikgu. Okey, dapat So maksudnya kamu tekan betul lah. Okey, 2,500. Okey, sekarang kita buat yang B. Okey, sama je. Yang B dia suruh cari T7. Okey. So R dia. R ialah okey, 2/3. Tekan kalkulator lah. 2/3 bahagi 2. Okey, kalau cikgu kira manual. Okey, kira manual pun boleh dapat juga. 2/3 bahagi 2 ni. Okay, kalau kamu tekan kalkulator, tekanlah. Okey, bahagi biasa kita akan tukar jadi darab kan. Okey, sebab 2 ni 2/1. So, kita terbalikkan jadi 1/2. Potong dapat 1/3. Okey, so R dia sama dengan 1/3. Okey, patutnya kamu tekan kalkulator pun dapat sama Okey, sekarang kita akan carikan T7. Okey, T7 sama dengan A. A kita ialah 2. Okey, ni A. A ialah 2. R kita ialah 1/3. Okey, kuasa dia N tolak 1. So, 7 tolak 1 kita terus tulislah 6. Okey, so tekanlah kalkulator. Okey, dapat jawapan apa? Cikgu tekan dapat 2/729. Okey, yang lain dah boleh dapat tak? Okey, ni jawapan. Okey, cikgu harap kamu boleh dapat jawapan yang sama lah. Sebab cikgu tekan direct je. 2 kurungan 1/3 tutup kurungan kuasa 6. Okey, dapat jawapan 2/729. Okey, cikgu harap setakat ni boleh faham macam nak gunakan formula TN. Okey, ni formula dia. Okey, ni formula yang penting. Okey. Okay, kita menggunakan formula ini. Cari sebutan ke N. Okay, sekarang kita pergi ke next slide. Okay, contoh 12. Okay, cari bilangan sebutan dalam janjang geometri. Okay, ni maksud apa ni? Ni ialah A ataupun T1. Yang ni T2. Yang ni T3. Okay, lepas tu dia ada dot, koma 1/9375. Okay, sebenarnya ini ialah sebutan terakhir dia iaitu TN. Sebab selepas tu dia terus ada nokta ataupun titik ataupun tak ada koma lagi. Itu menunjukkan dia yang terakhir. So kita masih lagi guna formula TN sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okay, yang penting kita tahu A dengan R dia. So A dia kalau ikutkan kat sini, kita boleh tengok negatif 25/3. Okay, kalau R dia pula, okay, kena kira lah. 5/3 kena bahagi dengan negatif 25/3. Okay, kalau cikgu suka buat manual je. Okay, kamu boleh tekan kalkulator. Okay, kalau kita buat manual, dia akan tukar jadi darab. Dia boleh potong kan lepas tu. Okey, potong dah dapat 1/5 negatif. Okey. So guna kalkulator pun patutnya dapat yang sama jugalah. Okey, so sekarang ni dah tahu A dengan R, gantikan dalam formula TN sama dengan. Okey, TN kita ialah 1/9000. Okey, tulis. 1/9375. Itu TN kita. Okey, ni maksudnya kita gantikan. Okey, sama dengan A. A ialah negatif 25/3. R kita ialah negatif 1/5. Kuasa N tolak 1. Okey, kita nak dapatkan N
Jadi, okey, ini hubungan negatif 25/3 dengan kurungan ni bermaksud darab. Okey, jadi cikgu nak pindahkan negatif 25/3, dia akan jadi bahagi. Okey, jadi kamu kena tekan kalkulator 1/9375 bahagi negatif 25/3. Okey, kamu akan dapat apa? Bahagi dengan negatif 25/3. Okay, jadi sebelah kanan ada negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Okay, tekan kalkulator boleh tak? Jadi tak kalau tekan 9375. Okay, bahagi dengan negatif 25/3. Dapat negatif 1/78,000. Dapat tak? Patutnya kamu akan dapat negatif 1 per. Okey, kejap. Okey, negatif 1/78,000. Okey, negatif cikgu letak tengah-tengah. 78,125. Dapat tak? Kalau kamu tekan tak dapat kan, kamu buat kurungan. Okey, maksudnya yang atas kurungkan. Tekan bahagi, lepas tu yang bawah ni pun kurungkan. Okey. Kalaulah tekan tak dapat. Okey. So sekarang ni sama dengan negatif 1/5. Okey. Tutup kurungan N tolak 1. Okey, disebabkan sebelah kanan ni ialah sebenarnya bentuk nombor indeks atau bentuk indeks lah. Nampak tak? Ada nombor, ada kuasa. So dia dipanggil indeks. Okay, jadi sebelah kiri kita ni sebenarnya kita boleh tukar juga jadi 1/5, negatif 1/5. Kuasa berapa? Tekan kalkulator, kamu kena try and error. Dapat 1/78125 ni. Okay, cuba kamu tekan kuasa berapa? 5 kuasa berapa dapat 78125 tu? Kamu kena try and error lah. Okay. Maksudnya, buat kurungan. Lepas tu negatif 1/5, tutup kurungan. Okey, tekanlah kuasa berapa? Kuasa 5. Okey, kalau kuasa 5 dapat tak? Oh, tak dapat. Cikgu dapat negatif 1/3125. Okey, jadi kita buat lagi. Sebab tak cukup negatif 1/5. Kuasa. Okey, nampak tak? Cikgu buat negatif 1/78,125 tu ialah daripada negatif 1/5 kuasa 7. Okey, cikgu harap kamu try and error tu boleh faham macam mana nak dapat. Okey, cikgu try. Negatif 1/5 kuasa 7. Boleh dapat negatif 1/78,125. Okey, maksudnya 5 kuasa 7 dapat 78125. Okey, sekarang kiri dengan kanan nombornya dah sama. Okey, jadi kita fokus pada dia punya kuasa. Okey, jadi kita samakan kuasa. 7 sama dengan N tolak 1. Jadi N sama dengan negatif 1 bawa ke depan, dia akan jadi tambah. So dia jadi 8. Okey, bermaksud sebutan dia ada 8 dalam janjang geometri yang diberi. Setakat ni cikgu tak pasti kamu boleh faham tak cikgu ajar apa tu? Boleh faham tak? Boleh. Okey, cikgu harap kamu boleh faham lah Maksudnya kamu kena ingat kat sini. Kat sini dia ada kurungan darab. Bermaksud bila pindah dia jadi bahagi. Kalau rasa dia akan jadi make error, kamu kurungkan. Bermaksud yang atas mesti bahagi dengan pecahan di bawah. Kurungkan dia. Okey, dan untuk mendapatkan nak samakan kuasa tu, kamu mesti jadikan nombor di dalam kurungan sama dengan yang sebelah. Okey, kalau kat sebelah tu negatif 1/2, kamu pun kena cuba negatif 1/2 kuasa berapa, tekan je kalkulator untuk mendapatkan nombor yang diberi di sebelah kiri ni.
Okey, jadi kamu kena try and error sampai dapat. Okey, kalau tak boleh macam mana? Tak boleh kita kena guna log. Okey, jadi kamu kena tengok balik contoh dalam tajuk bab yang indexed tu. Bab 4. Okey, sekarang ni tak ada yang ni, tak ada contoh log lah. Okey, kita teruskan. Okey, contoh 13. Okey, sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi pada baris yang pertama. Okey, bilangan kerusi yang berikutnya adalah 1/2 kali bilangan kerusi pada baris sebelumnya. Maksudnya apa? Okey, baris pertama 20, kita tuliskan janjang dia. Untuk mendapat di baris kedua, dia ialah 1/2. 1/2 ialah 1.5. Kamu kena darabkan 20 darab dengan 1.5, kamu akan dapat bilangan kerusi di baris kedua. Okey, 20 darab 1.5 berapa? Dapat tak? 30. Dapat? Darab lagi dengan 1.5. Okey, kamu akan dapat lagi baris ketiga. Dapat 45. Okey, so ini ialah T1. T1 ialah A lah. Okey, ni ialah T2. Ini ialah T3. Baris ketiga. Okey, itu maksud ayat dia ni Okey, A. Hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Maksudnya kita disuruh cari T10. Ada berapa banyak kerusi di baris ke-10. Okey. So, kita carilah T10. T10 kita sama dengan. Okey, formula tadi ingat lagi tak? Okey, kalau tak ingat cikgu tulis lagi. Tn ialah AR kuasa N tolak 1. Okay, so kalau T10 sama dengan A. A ialah 20. R ialah berapa? R ialah 1.5 tadi. Okey, kalau kamu tak percaya 30 bagi 20 dapatlah balik 1.5. Okey, kuasa N tolak 1, 10 tolak 1 ialah 9. Okey, so cuba kira berapa? Apa jawapan dia? Tekan kalkulator. Okey, tekan tak kalkulator? Ke kamu semua tak ada kalkulator sekarang? Ainul dapat jawapan Ainul? 768.9. Okey, ataupun 768.87, betul tak? Betul, 0.87. 87 ke 867 macam tu lah kan? 867. Okey, 867 kan? Tapi cikgu bundakan jadi 87. Okey. Sekarang ni dia kata dia tanya soalan bilangan kerusi. Maksudnya pada baris ke-10 kita boleh letak kerusi sebanyak 768.87. Tapi bilangan kerusi ni mestilah nombor bulat. Jadi apakah yang patut kamu tulis? Bilangan kerusi yang patut diletak ataupun yang terdapat pada baris ke-10. Kamu nak tulis 769 atau 768? Jawapan dia 768. Okey, kenapa 768 bukan 769? Kerana, okey, logiknya baris itu hanya muat 768.87 kerusi. Bermaksud dia hanya boleh muat 768, 0.87 tu sebenarnya tak sampai satu kerusi lagi yang boleh muat. Okey, jadi maksimum kita boleh letak ataupun terdapat 768 kerusi saja di baris itu. So mungkin ada ruang sikit tapi tak boleh muat satu lagi kerusi. Okey, jadi cikgu harap kamu faham konsep ni lah. Okey, bilangan kerusi bermaksud mestilah nombor bulat. Tak boleh nombor perpuluhan. So dia tanya bilangan maksimum kita hanya boleh letak 768.
Kalau dekat sini 769.1, ya kamu boleh tulis 769 kerana point 1 tu menunjukkan tak cukup lagi satu kursi. Okey, jadi hanya boleh 769. Okey, cikgu harap kamu boleh faham konsep kat sini lah. Ataupun kalau contohlah kan, kalau kamu ada gelas air, okey ni contoh lain lah. Boleh muat sebanyak 25.2 ml contoh. Okey, boleh ke kita isi dia jadi 26? Tak boleh kan? Mesti akan ada tertumpah. So maksimum yang boleh pergi untuk air ni, contoh kalau kita nak jadikan nombor bulat, kita hanya boleh letak 25 ml saja. Okey, jadi itu maksud dia. Tak boleh lebih daripada 25.2. Okey, tak boleh nak jadi tak boleh nak jadi 26 ml. Okey. So ini contoh lain lah, tapi air kita boleh letak point lagi kan, tapi bilangan kita tak boleh letak point. Okey, so cikgu pergi ke soalan B. Okey, baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi? Okey, apa maksud dia soalan ni? Okey, maksudnya baris yang keberapa? Maksudnya TN. Kita tak tahu. Tapi dia kata TN tu sekurang-kurangnya. Okey, perkataan sekurang-kurangnya simbolnya ialah lebih besar atau sama dengan. Okey, contoh. Saya makan sekurang-kurangnya 2 pinggan. Apa maksud dia? Paling kurang dia makan 2 pinggan. Dia mungkin makan lebih daripada 2 pinggan. Itu maksud dia. Dia tak boleh kurang daripada 2 pinggan. Itu maksudnya sekurang-kurangnya 2 pinggan. So simbol dia ialah lebih besar atau sama dengan. Okey, 505. So kamu gantikan dalam formula. Okey, dekat atas ni gantikan dalam TN. AR, okey, A dia ialah 20. R dia ialah 1.5. Okey, kuasa N tolak 1 lebih atau sama dengan 505. Okey, cara nak selesaikan 20 ni darab dengan 1.5 ni ada kurungan kan, jadi dia pindah jadi bahagi. Okey, sebelah kiri tinggal 1.5 kuasa N tolak 1. Okey, lebih besar atau sama dengan 505 bahagi 20. Okey, ni berapa ni 505 bagi 20? Dapat tak? 25.25, 25.25. Cikgu harap kamu boleh dapat lah Okey, sebab kamu semua diam je, tak tahulah dapat ke tak tu. Okey, siapa yang tak faham terus tanya. Okey, nanti kamu bermasalah untuk buat latihan pula. Okey, so sekarang ni macam tadi juga ingat tak? Bila ada indeks, okey. Bentuk indeks sebelah kanan ni, okey 25.25 ni kamu kena cubalah. Boleh ke 1.5 kuasa berapa dapat 25.25? Okey, kalau kita cuba kuasa 5 contoh, tak dapat. 1.5 kuasa 3. Dapat 4.5. 1.5 kuasa 3 tak dapat. Okey, 1.5 kuasa pun tak dapat juga. Okey, so kalau kita tak boleh dapat 1.5 kuasa berapa tak boleh dapat 25.25, jadi kita terpaksa ambilkan log. Okey, log. Okey, susah ke log? Okey, tak susah. Kita ambil je log 10. Kiri dan kanan kita letak je log 10 di kiri kanan dia. Okey, lebih besar atau sama dengan log 10 25.25. Okey, bila ada log, kuasa boleh bawa ke depan. Okey, ni cikgu sambung kat sini. Okey, bila kuasa bawa ke depan dia jadi N tolak 1. Log 10 1.5 lebih atau sama dengan log 10 25.25. Jadi untuk mendapatkan nilai N, okey, dia sebenarnya log 1.5 kena bawa ke kanan jadi bahagi. Okey, so yang dekat sebelah kiri tinggal N tolak 1.
Okay, log, tekan je kalkulator log 25.25. 10 tu tak payah risau sebab kalkulator dah di-set dengan asas 10 tu. Okay, kamu tekan je log 25.25 bahagi dengan log 1.5. Okay, nanti kamu akan dapat berapa? Log 25.25 bahagi dengan log 1.5. Okay, kamu akan dapat 7.963 ataupun 7.96. Dapat tak? Ratu tekan tak kalkulator? Okay, dapat N tolak 1 lebih atau sama dengan 7.96. Jadi nak dapatkan N, negatif 1 pindah ke belakang jadi tambah. Dia akan jadi N lebih besar atau sama dengan 8.96. Okey, macam biasa N ialah bilangan. Okey, bilangan bermaksud dia tanya baris ke berapa, baris yang mana. Baris tu dalam bentuk nombor lah, nombor bulat. Okey, jadi bila dia kata N lebih besar daripada 8.96, okey, apakah nombor bulat yang paling hampir dengan 8.96 tapi mesti lebih daripada 8.96? Okey, nombor bulat yang paling hampir dan lebih ialah 9. Tu maksud dia. Okey. Kalau kamu letak 8 salah lah. Okey. Dia hampir tapi dia syarat dekat sini mesti lebih besar. Okey. Kalau 8 dia lebih kecil pula. So dia mestilah jawapan dia N sama dengan 9. Okey. Itulah jawapan untuk B. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham. Okey. Macam mana nak dapatkan B tu. Okey. Cikgu buat garis. Sebab nanti cikgu akan sharekan PowerPoint ni. Jadi nanti kamu confuse pula apa cikgu conteng. Okay. So next. Sekarang kita pergi kepada hasil tambah N sebutan pertama. Janjang geometri. Okay, formula dia, okay, simbol dia tulis SN. Sama macam janjang aritmetik. Cuma dia punya formula tak samalah. Okay. SN sama dengan A kurungan 1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. R tak sama dengan 1. Kenapa kalau dia sama dengan 1? Okay, kalau sini dia 1, dia jadi 1 tolak 1 kosong. Bila kosong, pecahan yang per dengan kosong ni dia akan jadi undefined ataupun mad error. So salah lah, tak adalah makna kepada soalan dia. Okay, jadi biasanya digunakan bila R modulus kurang daripada 1. Okay, modulus R ni sebenarnya kita belajar dalam ketaksamaan. Bila modulus tu maksudnya dia bermaksud bila ada tanda kurang bermaksud R di antara negatif 1 hingga 1. Okay, contoh kalau R dia nilai dia negatif 1/2 ataupun R dia ialah 1/3, kita akan guna formula yang pertama. Okay, bila masa nak guna formula yang kedua? Okay, formula kedua dengan pertama ni sama je, lebih kurang kan? Cuma kedudukan R kuasa N dengan 1 ni terbalik, nampak tak? Dengan yang atas tu, kedudukan dia terbalik. Okay, kat atas 1 tolak R, bawah R tolak 1. Okay, R tak sama dengan 1 tu macam tadilah. Kalau sama dengan 1 dia mad error. Okay, biasanya digunakan bila R modulus lebih daripada 1. Okay, R modulus tu apa? Kalau dia ada simbol lebih besar bermaksud dia ada 2 ketaksamaan kat situ atau julat dia R kurang dan satu lagi R lebih besar. Okay, R kurang negatif 1 dan juga R lebih daripada 1. Contoh. Kalau soalan tu R dia ialah 2, 3, 4, 5, kau boleh gunakan formula kedua. Ataupun R dia contoh negatif 2, negatif 3, negatif 3/2. Itu semua kamu kena gunakan formula yang kedua. Okey, kalau kamu tersalah guna formula pertama pun dapat juga. Dapat jawapan juga Cuma mungkin takut pelajar tu akan buat kesalahan jika dia tolak negatif tu tak betul jadi jawapan dia mungkin tersalah. Okay, contoh kalau kat sini kamu nak guna 1 tolak R. R kamu tu contoh negatif 2. Okay, negatif 2. Patutnya guna yang formula bawah tapi kamu guna yang atas jadi 1 tolak negatif 2 dapat 3. Tapi kadang-kadang kan pelajar tak perasan negatif dengan negatif dah jadi tambah. Okay, sebenarnya dua-dua boleh guna.
Untuk apa-apa soalan dua-dua pun boleh guna. Tapi dia disebut biasanya digunakan bila tengok julat dia. Okey, tengok julat dia untuk memudahkan kamu mengira. Okey. Contoh, okey. Diberi suatu siri geometri, okey. Kadang-kadang JG ni dia tulis dalam bentuk macam ni. 1 tambah 5 tambah 25 tambah 125 tambah 625 tambah, ini bermaksud, bukan suruh kamu tambah, ini bermaksud inilah T1. Ini T2, T3, T4, T5. Okay. So dia suruh cari hasil tambah 10 sebutan pertama. S10. Okay, konsepnya kalau soalan tu tanya S1. S1 tu apa? S1 ialah T1. Hasil tambah 1 sebutan pertama. Kalau S3 bermaksud T1 tambah T2 tambah T3. Hasil tambah 3 sebutan pertama. Okay, kalau soalan tu cakap S10, maksudnya T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5. Okey. Sampailah kamu tambah dengan T10. 10 sebutan pertama ditambahkan jadilah dia S10. Okey. So S10 sama dengan, okey, formula dia kita tengok dulu R kita berapa A kita ialah, ini soalan A A kita ialah 1. Okey, R dia ialah T2 bagi dengan T1, 5 bagi 1 ialah 5. Okey, disebabkan R dia lebih daripada 1, jadi kita akan gunakan formula yang kedua. Okey, kalau kamu tak ingat, okey ni tadi. R lebih dari 1, kita guna formula ni. Okey. Cikgu tuliskan formula dia. Sn sama dengan A. Okey, R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey, so kita gunakan A kita 1. R kita ialah 5 kuasa 10 tolakkan 1 per dengan 5 tolak 1. Okey, kamu boleh tekan kalkulator dan boleh dapat jawapan dia. Okey, siapa yang dah tekan kalkulator? Azra ada kan? Azra dah tekan kalkulator? Jawapannya 244, okey bukan. Kat sini 2 juta. Okey, dapat tak? 2 juta 4 berapa tu? 1406. 2,441,406. Okey. Boleh dapat tak semua? Boleh ke? Boleh. Okey. Terima kasih respon Ainul Okey, B. Cari nilai N dengan keadaan Sn sama dengan 3,906. Okey, tengok. Sn sama dengan 3,906. Okey. Sn bermaksud dia tak tahu bilangan sebutan dia. Okey, tapi dia dah bagi tahu hasil tambah N sebutan pertama tu ialah 3,906. So kita ganti je dalam formula. Okey. Kita masih lagi disebabkan soalan ni sama, so kita akan gunakan formula yang sama ni. Okey, gantikan Sn ialah A ialah 1. Okey, R ialah 5 kuasa N. Tolak 1 per dengan 5 tolak 1 sama dengan 3,906. Okey, nanti 5 tolak 1 ni jadi 4, darabkan ke atas. Yang tinggal dekat sebelah kiri ialah 5 kuasa N tolak 1.
sama dengan 3906 darab dengan 4, 15,624. Okey, jadi negatif 1 ni bawa ke kanan, dia jadi tambah. 5 kuasa N sama dengan 15625. Okey, nampak tak? Ini ialah indeks. Bermaksud 15625 ni kamu kena cuba. Sebab kat kiri ada 5 kuasa kan? Jadi kamu kena cubalah tekan kalkulator. 5 kuasa berapa dapat 15625 ni? Okey, 5 kuasa berapa? Tekan try and error je 5 kuasa. Contoh 5 kuasa 5. Okey, tak dapat. Okey. 5 kuasa 6. Okey, dapat 15625. Bermaksud 5 kuasa 6. Bila nombor dekat bawah dah sama, jadi ambilkan kuasa dia, kamu akan samakan kuasa dia. N sama dengan 6. Okey. So itulah cara untuk nak selesaikan soalan B. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Jika tak boleh, guna konsep log. Okey, yang macam tadilah. Tapi yang ni boleh, kita teruskanlah. Guna cara samakan kuasa. Okey, next. Okey, sebuah syarikat produk kesihatan telah merancang satu strategi pemasaran. Setiap ahli perlu mempromosikan produk keluaran syarikat dengan mendapatkan 2 orang ahli di bawahnya. Okey, tunjukkan bahawa bilangan ahli pada setiap tahap adalah mengikut janjang geometri. Okey, kita tengok tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Okey, maksudnya tahap 1 ni masa N yang 1 ni seorang je. Okey, T1 dia 1, T2 dia, tahap 2 dia 2 orang. Okey, ni berapa? 4, ni 8. Okey, jadi kalau kita tuliskan janjang dia 1, 2, 4, 8. Okey, macam mana kita nak tunjukkan dia janjang geometri ke bukan? Kita cek dia punya R. Okey, macam kita dah buat tadi, R1 dia 2 bahagi dengan 1. Okey, T2 bagi T1 dapat 2. Kita cek lagi R2 dia. Okey, 4 bahagi dengan 2 dapat 2. Kita cek lagi R3. Okey, R3 ialah 8 bagi dengan 4 dapat 2. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Jadi dia ialah janjang geometri. Okey, macam tu je nak buktikan dia janjang geometri ataupun bukan. Cek dia punya R dia. Okey. So seterusnya, jika terdapat 9 tahap. Oh, so sekarang ni N yang ke-9 lah. Cari jumlah ahli yang terlibat dalam mempromosikan produk itu. Dia tak tanya pada tahap ke-9 ada berapa. Kalau tahap ke-9 ada berapa, kita kena cari T9. Tapi yang dimaksudkan dekat sini ialah jumlah ahli yang terlibat. Maksudnya daripada yang pertama sampai tahap ke-9. Jadi yang B ni sepatutnya kamu kena, kejap yang B tadi rujukan dia 1, 2, 4, 8. Cikgu tulis balik. Okey. Dia sebenarnya suruh cari S9. Bermaksud tahap 1 sampai tahap ke-9 ada berapa orang ahli yang terlibat dalam memasarkan produk tu. Okey, so sekarang nak cari S9. Kita cek dulu R kita. R ialah tadi 2 bagi 1 kan. So R dia ialah 2. Kalau R dia melebihi 1, kita akan gunakan formula Sn R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey, gantikan dalam S9. Okey, S9 A dia ialah 1. R dia ialah 2 kuasa 9 tolak 1 per dengan R. R ialah 2 tolak 1. Okey, akan dapatlah S9. Okey, berapa tu? Dapat tak? 515.
511. Boleh dapat ke? Okay, kamu cari 2 kuasa 9, kamu akan dapat 512. Okay, tolakkan dengan 1, 511. Okay, bahagi dengan 2 tolak 1, 1 lah. So, jawapan dia 511. Okay, cikgu harap kamu boleh faham macam mana cari S9 ni. Okay, sekarang kita pergi ke next slide. Ini adalah contoh lain. Tadi adalah contoh dalam buku teks. Okay, macam mana kita nak selesaikan jika soalan tu ialah 3 sebutan pertama bagi jujukan ialah 2, X dan 8. Cari nilai X jika jujukan ialah janjang geometri. Okey. So untuk soalan yang seperti ini, kamu kena guna konsep yang R tu ialah T2 bahagi dengan T1 sebab dia janjang geometri, R dia mesti samalah. Jadi kita mesti juga samakan dengan T3 bahagi dengan T2. Ini saja konsep yang diperlukan untuk selesaikan soalan ini. Okey. So kita gantikan X per 2 sama dengan 8 per X. Okey, macam nak selesaikan lagi? Okey, bolehlah naikkan ke atas, crossover dia darab silang So dia jadi X kuasa 2 sama dengan 16. Kita nak dapat X macam mana? Kita akan punca kuasa 2 kan 16 tu, kita akan dapat 2 jawapan iaitu positif 4 dan juga negatif 4. Ada 2 jawapan Kalau kita tajuk kuadratik ni pun dia memang ada 2 jawapan. Sebab di sini ada kuasa 2 kan, so dia ada 2 jawapan lah. Okay, macam tu cara selesaikan soalan macam ni Okay, lagi. Okay, sebutan kedua dan sebutan kelima bagi janjang geometri ialah 12 dan 96. Cari sebutan ke-8. Okay, ni ialah soalan jenis yang dia tidak berikan A dan juga R dia. Sedangkan untuk mencari sebutan ke-8 ke ataupun ke berapa Tn tu kita mesti perlukan A dan R. So kita kena cari berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, dia kata T2 ialah 12. Okey, dan juga dia ada cakap yang T5 ialah 96. Jadi kita mesti gantikan dalam formula Tn A, R, N tolak 1. Okey, kalau T2 kita gantikan dekat sini, so dia jadi apa? T2 sama dengan AR 2 tolak 1. Betul tak? 2 tolak 1 ialah 1 lah kan? Jadi AR je lah sebenarnya. Sama dengan 12. Persamaan 1. Nampak tak? Dia ada persamaan. Dia kena buat persamaan serentak sebenarnya. Okey, kalau T5, cuba gantikan T5. T5 sama dengan AR 5 tolak 1. So, kita akan tuliskan dia sebagai AR kuasa 4 sama dengan 96. Ini persamaan nombor 2. Okey, dalam janjang geometri, kita akan gunakan konsep nisbah sebab dalam tajuk ini pun kita belajar tadi, kita ada yang penting ada ratio dia kan. Okey, jadi kita pun akan gunakan konsep nisbah iaitu kita akan bahagikan. Persamaan 1 bagi persamaan 2 boleh ataupun persamaan 2 bagi persamaan 1. Okay, cikgu ambil 2 bagi 1 lah. Sebab cikgu suka yang besar dekat atas, yang kecil dekat bawah. Okay. Terpulanglah kalau kamu guna 1 bagi 2 pun kita dapat jawapan sama je. Okay, AR kuasa 4 bahagikan dengan AR sama dengan 96 bagi dengan 12. Okay, A dengan A boleh potong. R kuasa 4 dengan R ni jadi apa? Kita tengok sini R kuasa 4 ni samalah dengan R darab R darab R darab R. Okay. Kalau bahagi dengan R, bawah ada 1 R kan? Potong je R 1 kat bawah dengan atas. Jadi yang kat atas tinggal R kuasa 3. Okay. Kalau tak pun kamu boleh potong sini. Potong 1 sini. Potong 1 sini. Jadi kat atas tu tinggal 3 je lah. Okay. So 96 bagi dengan 12 dapat apa? Okay. 96 bagi dengan 12 dapat 8. Okay. Jadi R sama dengan punca kuasa 3 bagi 8. Okay. Senang ceritanya
Apakah satu nombor yang darab 3 kali nombor yang sama tu dapat 8? So jawapan dia patutnya kamu akan dapat 2. Sebab 2 darab 2 ialah 8. Okay, inilah R kita. Okay. Sekarang kita perlukan A pula. Okay, A so kita gantikan dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. So cikgu akan gantikan dalam persamaan 1. Okay, gantikan persamaan 1 dia akan jadi A darab dengan R ialah 2 sama dengan 12. Jadi A sama dengan 12 bagi dengan 2. So jawapan dia ialah 6. Okay, dah siap dapat A dan juga R. Kita bolehlah cari T8. Okay, T8 sama dengan, okay, gantikan dalam formula AR kuasa N tolak 1. So A kita ialah 6. R kita ialah 2. Kuasa 8 tolak 1, 7. Okey, tekan je kalkulator. Okey, kamu akan boleh dapat jawapan. Okey, kalau tekan dapat. Okey, 768. Okey, Ratu dapat Ratu. Okey, patutnya dapat 768. Okey, ingat ni ialah soalan yang berbeza yang tak ada dalam buku teks tadi. Okey, tapi manalah tahu soalan macam ni boleh keluar kan. Maksudnya bila tak ada A dengan R, kamu kena cari A dengan R dengan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Okey, lagi. Okey, kita ada lagi contoh lain lagi. Okey, diberi janjar geometri 2, 6, 18, 54. Dia ada tambah-tambah-tambah tu tak apa. Inilah T1 kita. Ni T2, T3, T4. Cari hasil tambah daripada sebutan ke-5 hingga sebutan ke-9. Okay, cikgu tuliskan balik semula kat sini. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Okay, dia kata nak cari hasil tambah. Hasil tambah bermaksud S lah. Formula dia kena guna formula yang ada SN tadi. Okey. Tapi kalau kamu nak cari daripada 5 hingga 9. Okey, tengok Kamu nak 5 hingga 9 sahaja hasil tambah. Tapi kamu tak nak T1, T2, T3, T4. Okey. Tapi kalau kamu cari S9 bermaksud kamu telah cari daripada 1 sampai 9. Ini maksud S9. Tambah dapat S9. Okey, kalau kamu nak dapat 5 hingga 9, bermaksud kamu kena cari S9 dulu. Semua sekali tambah. Tolakkan dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Kamu kena tolakkan dengan S4 supaya kamu dapat 5 hingga 9. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham. S9 ialah hasil tambah T1, T2, tambah T3, tambah T4, tambah T5, tambah T6, tambah T7, tambah T8, tambah T9. Okey. S4 ialah hasil tambah T1, tambah T2, tambah T3, tambah T4. Jadi untuk mendapatkan hasil tambah sebutan ke-5 hingga ke-9 ialah kamu kena cari semua sekali iaitu S9 kena tolakkan dengan S4. Barulah kamu dapat hasil tambah sebutan ke-5 hingga sebutan ke-9. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh jelas faham konsep penolakan ini. Jadi S9 kena tolak dengan S4. Okey, jadi S9 macam nak cari? Okey, cek dulu tadi R. R dia ialah 6 bagi 2 sama dengan 3. Okey, jadi kita mesti gunakan formula yang kedua iaitu formula kedua ke yang pertama tadi? Cikgu boleh tak ingat formula yang mana, tapi formula yang R-nya dekat depan. Kerana R-nya lebih daripada 1. Okay, kalau R lebih 1 kita akan gunakan formula ni. Okay, so kita gantikanlah. Okay, S9 sama dengan A. A ialah 2. Kurungan R dia ialah 3. Kuasa 9 tolak 1. Perkan dengan
3 tolak 1. Okey, kamu boleh tekan kalkulator cari dulu berapa. Barulah kamu cari S4, barulah tolakkan. Okey, gantikan pula untuk S4. A dia 2, ada 3, kuasa N 4, tolak 1 per dengan 3 tolak 1. Okey, cuba tekan kalkulator. Ni dapat apa, ni dapat apa. Lepas tu tolakkan. Ataupun kamu dah kira terus dapat jawapan akhir dia pun boleh juga bagi cikgu jawapan. Okey, apa jawapan dia? Apa yang dah kira? Okey, kamu diam je. Okey, cuba cek ada tak jawapan sama dengan cikgu. 19,602. Dapat tak? Sama tak jawapan? Kalau tak sama, cuba kamu buat satu-satu. Okey, 2 kurungan 3 kuasa 9 tolak 1 bahagi dengan 2 tolak dengan 2 kurungan 3 kuasa 4 tolak 1. Dapat cikgu. Dapat? Okey, dapat 19,602. Okey. So sekarang kalau dah boleh dapat, cikgu pergi kepada soalan last. Okey. Okey, contoh lain, cari hasil tambah bagi janjang geometri 3, 12, 48, 3072. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak cari hasil tambah dia? Okey, ni ialah apa ni? Ni ialah T1, ni T2, ini T3, ini T. Yang last tu tak ada apa-apa lagi belakang ialah Tn lah. Patutnya Tn. Okey, jadi sekarang ni kalau kamu nak cari hasil tambah, kamu mesti tahu maklumat apa? A, R, okey. A dengan R tak ada masalah dan kamu kena tahu juga N. Maksud kamu kena tahu dia ialah nombor yang keberapa. Okey, barulah kamu boleh tulis S berapa kan? Contoh kalau tahu dia yang ke-10 jadi kita tulis S10. Okey, so sekarang kamu cari N dia dulu. Okey, carikan gunakan formula Tn. Okey, Tn tadi sama dengan A R kuasa N tolak 1. Tn dia ialah 3072 sama dengan A dia 3. R dia ialah 12 bahagi dengan 3, 4. Okey, N tolak 1. Okey, jadi 3 bawa ke kiri, 3072 bagi dengan 3. So dia akan dapat 1024 sama dengan 4 kuasa N tolak 1. Okey, jadi yang ni sebelah kiri kita akan cuba test dapat tak 4 kuasa berapa dapat 1024. Okey, tekan je kalkulator supaya kita nak samakan dia punya nombor dekat bawah tu 4 dengan 4 kan. Jadi ni kuasa ni. 4 kuasa berapa dapat 1024? 5. Betul. 4 kuasa 5. Okay, jadi bila nombor dekat bawah dah sama, kita samakan dia punya kuasa. 5 sama dengan N tolak 1. Jadi N sama dengan, okay, negatif 1 bawa ke depan jadi tambah, so dia jadi 6. Jadi kita tahu, oh sebenarnya dia ni T6. Okay. Nombor yang ke-6. Jadi kalau nak tahu hasil tambah, kita masukkan dalam formula S6. Okey, kita akan gunakan formula Sn yang sama tadi yang ada R dekat depan. Kenapa? Sebab R dia ialah 4 lebih dari 1.
So kita akan gunakan formula yang sama yang cikgu dah tulis tadi. Okey, Sn A dia 3, R dia ialah 4, kuasa 6, tolak 1, okay, per dengan R tolak 1. Okay, so apa jawapan dia? Okay, apa jawapan dia? 4 kuasa 6. Dapat tak? 4,096 ke? Dapat tak? RM4,096 ke RM4,095? 4,095. RM4,095 Okey, kenapa cikgu tertulis 96 ni? 5 dengan 6 pun cikgu silau nampak macam 6 pula. Okey, 4,095. So boleh faham tak? Jika nak cari Sn ke Tn dia mesti ada A, dia mesti ada R, dia mesti ada N. Okey, barulah kita boleh dapatkan Sn dengan Tn. Kalau tak ada, kena cari N dulu ataupun A dulu dan R. Okey, so okay, untuk hari ni kita dah habis. Okay.